Sejak masih bersekolah, Lau Weng San sudah minat kepada politik. Minat yang jarang dijumpai di kalangan pelajar, namun menonjol dalam sanubari individu ini. Saya ialah seorang anak muda. Saya masih dikira sebagai seorang anak muda. Dan saya sebelum ini memang minat dalam bidang politik sejak dari bangku sekolah lagi. Kemudian dari minat meningkat pula kepada kesedaran politik kampus, bila mana ramai mahasiswa yang hanya tertumpu kepada pelajaran sahaja. Bagi beliau, selain cemerlang dalam pelajaran, ditumpukan lagi kepada peranan aktif dalam pergerakan mahasiswa, mengambil bahagian dalam pilihan raya kampus dan menang di era gerakan reformasi. Saya pelajar di Universiti Malaya, pada masa itulah saya terlibat dengan pilihan raya kampus dan politik kampus. Masa itu juga merupakan kemuncak gerakan reformasi. Itulah saya pun terdedar kepada senario dan arena politik di tanah air. Perjuangan hak mahasiswa dari kampus diteruskannya ke arena politik nasional. Dilahirkan pada 1978 dan dibesarkan di Ipoh setelah bergelar graduan bidang kejuruteraan kimia dari Universiti Malaya pada 2002. Beliau mula berkhidmat menerusi DAP, melakukan kerja kemasyarakatan. Paduan mahasiswa pada masa itu cukup bagus dan kita menang dalam pilihan raya kampus. Kita memperjuangkan isu-isu yang melibatkan kebajikan mahasiswa dan juga perkara-perkara yang melibatkan kepentingan dan juga hak mahasiswa di dalam kampus, khususnya hak mereka dari segi mengadakan aktiviti, hak mereka ataupun kebajikan mereka seperti pembayaran wang PTPTN dan perkara-perkara yang banyak lagi lah yang melibatkan hak mahasiswa di dalam kampus. Jadi pada masa itulah saya beranjak ke bidang yang lebih luas apabila saya memasuki DAP dan akhirnya bertanding sebagai seorang calon tak menang dalam pilihan raya. Anak muda ini kemudian bekerja sebagai jurutera proses dengan firma perunding petrokimia di Kuala Lumpur selama 3 tahun. Beliau menyertai Democratic Action Party atau DAP, khidmat sepenuh masa pada 2005. Ibu bapa mana yang tidak risau kecuali bila mereka memahami perjuangan anaknya. Dia pada mulanya dia sebenarnya mereka tidak begitu setuju apabila saya kata saya nak masuk politik. Lebih-lebih lagi nak menjadi calon. Akhirnya mereka pun mengetahui dan fahamlah apa yang saya nak usahakan di Malaysia ini dan mereka setuju. Dan saya rasa mereka gembira apabila saya mengetahui bahawa saya telah dipilih sebagai adun. Dan saya rasa semenjak tahun 2007 atau 2008 mereka telah memberi sokongan batu kepada saya dan mereka meminta supaya saya perlu mengekalkan usaha saya lah, supaya negara ini boleh ada satu perubahan dan rakyat dan seluruh kaum boleh memberi sebuah kerajaan yang adil dan telus dan berwibawa. Bertahun-tahun lamanya rakyat hidup dalam sistem lapuk yang memberi tekanan kepada individu tertentu. Kini rakyat sudah merasakan perubahan, sistem yang lebih baik. Pilihan di tangan anda. Anda berkuasa menentukan kuasa pembentukan sesebuah kerajaan. Kalau sistem itu merupakan satu sistem atau rejim yang zalim, orang politik atau tidak akan kena juga. Jadi apa yang kita lakukan sebagai orang politik ialah kita cuba melalui perjuangan kita memperbetulkan sistem ini, memperbetulkan sistem yang zalim dan rejim yang tidak adil ini, supaya ianya dapat diubah, direform, dan anak-anak kita, rakan-rakan kita, saya termasuk kita sendiri tidak akan hidup dalam keadaan yang tertekan seperti ini. Saya berasa syukur kerana ahli keluarga saya tidak pernah menghadapi masa-masa seperti ini. Tetapi saya rasa walau apa sebelum pun kita tidak boleh membiarkan perkara ini dapat terus berlaku. Majoriti kemenangan Lau pada pilihan raya umum ke-12 adalah 7,977 dari jumlah 30,183 pengundi. Ia mencerminkan bahawa ramai yang kecewa pada pemimpin dan pentadbiran kerajaan lalu. Saya rasa memang ada perbezaannya sebab kita dibesarkan di dalam situasi alam sekitar yang berbeza, corak pendidikan yang berbeza. Cuma apa yang sama dan apa yang mengikatkan kita ialah perjuangan itu dan juga ideologi yang meletakkan kita
di dalam parti yang sama. Ini adalah satu proses metabolisme yang harus ada pada sesuatu parti politik itu. Sebab kita pun bukan satu parti politik yang diktator, bukan satu orang yang cakap, yang lain kena ikut, sebab dia merupakan satu kombinasi yang merangkumi semua watak yang berbeza. Kerana perbezaan watak inilah yang menjadikan sebuah parti itu kuatlah. Sebagai adun di Kampung Tungku, beliau berbakti secara berterusan. Dun saya merupakan sebuah dun yang merupakan satu kawasan pandai yang tipikal. Tipikal dari segi dia bukanlah sebuah kawasan yang mempunyai bilangan penduduk miskin yang ramai. Walau macam mana pun ada juga kelompok-kelompok penduduk miskin, dan mereka ataupun apa yang mereka hadapi, termasuk masalah yang mereka hadapi sebenarnya sama dengan masalah penduduk miskin, khususnya penduduk miskin di Panda yang mendiami di kawasan-kawasan yang lain. Jadi apa yang adalah saya lakukan untuk mereka ialah saya cuba serta upaya untuk memperbaiki kualiti kehidupan mereka. Bila sudah keluar dari kepompong kemiskinan ini, maka dapatlah rakyat merasa selesa, senang dan ceria. Begitulah perubahan di Dun Kampung Tungku, wakil rakyat DAP dan perjuangan menyeluruh meliputi penduduk Melayu. Saya rasa mereka pun sudah tahu bahawa apa yang diperjuangkan oleh UMNO dan Barisan Nasional itu tak lain tak bukan adalah untuk kepentingan politik mereka sendiri, dan bukan untuk mempertingkatkan kualiti hidup golongan Melayu dan Bumi Putra secara keseluruhan. Dan mereka melihat agenda yang dibawa oleh Pakatan Rakyat dan DAP ini adalah lebih menyeluruh kepada semua rakyat, termasuk rakyat Melayu yang miskin. Dan saya berasa mujur kerana selepas 2008 kita menjadi kerajaan. Di seluruh Selangor, setiap adun rancak mensejahterakan rakyat dan memajukan negeri. Dari perkara sekecil-kecilnya hinggalah gerakan reformasi yang besar. Begitu juga adun Kampung Tungku. Salah satu contoh yang paling ialah saya hanya mempunyai satu blok rumah mangsa kos rendah di kawasan saya, iaitu di Rumah Mangsa Seri Aman. Dan memang kawasan ini dari dahulu sampai sekarang merupakan satu kawasan yang saya kira susah. Dan sejak kita menjadi wakil rakyat di sini, kita telah cuba membawa sesuatu perubahan ke dalam kehidupan mereka, termasuk bukan saja kita buat program-program kebajikan, tapi kita juga memberi sumbangan dan pertolongan secara terus-menerus kepada mereka. Mereka dapat merasai keikhlasan kita dalam menolong mereka. Contohnya pemberian sumbangan kepada masjid, kepada program-program masjid dan surau, kepada program-program Aidilfitri, kepada penduduk-penduduk yang hidup susah dan miskin. Ini telah kita lakukan. DAP bukan berdasarkan satu kaum dan hikmat bantu hanya untuk satu kaum. Lau menegaskan DAP membantu semua kaum yang memerlukan bantuan. Masalah paling kritikal diselesaikan segera. Selain daripada itu, saya juga telah cuba setiap upaya untuk membantu mereka memperbaiki masalah lift. Dan lift ini adalah satu masalah yang sangat-sangat serius. Jadi apa yang saya lakukan ialah selepas ini saya telah bukan saja memberi peruntukan, tapi saya juga membantu mereka untuk mempertingkatkan kesedaran penduduk supaya tidak merosakkan harta benda awam ini. Dan sekarang ini nampak yang ada sedikit kemajuan kerana Persatuan Penduduk menggunakan peruntukan yang saya beri itu, mereka telah memasang CCTV dan bersama-sama dengan usaha-usaha yang lain, termasuk pendidikan semula kepada penduduk. Dan sekarang ni nampaknya daripada 3 lift, 2 lift telah berfungsi tanpa sebarang gangguan dan kerosakan. Saya berasa amat syukur apabila saya mengetahui berita ini. Dan apa yang mereka sedang usahakan ialah supaya lift yang ketiga yang memang sudah rosak dari masa mereka masuk, mereka nak memperbaiki, nak ganti dengan lift yang baru, dan ini akan melibatkan kos, dan saya akan membantu mereka lah untuk memperbaiki kawasan ini. Walaupun wakil rakyat dari DAP, kelebihan dalam gagasan Pakatan Rakyat, pengundi dan penduduk semua kaum dan pegangan agama mendapat peruntukan adil dan saksama. Dan mereka melihat agenda yang dibawa oleh Pakatan Rakyat dan DAP ini adalah lebih menyeluruh kepada semua rakyat, termasuk rakyat Melayu yang miskin. Dan saya berasa mujur kerana selepas 2008 kita menjadi kerajaan dan kita mempunyai
kuasa untuk menetapkan undang-undang dan juga kuasa untuk menetapkan bagaimana peruntukan ataupun sumber kewangan itu dapat digunakan. Dan saya telah berterus terang. Bagi kawasan saya, peruntukan saya itu saya beri kepada mereka yang memerlukan. Kalau orang Melayu, walaupun hanya 20% sahaja, tapi kalau bagi mereka yang susah, saya akan tetap menolong. Walau dalam usia muda, selain menolong semua kaum, pandangannya mengenai isu amat bernas. Ketika ada yang merasa gentar atau dalam ketakutan, Wabilau Weng San dengan berani dan tegas menyuarakan isu yang selari dengan pemimpin Kerajaan Prihatin Negeri Selangor demi kepentingan rakyat. Ianya sedikit pun tidak mengganggu perjalanan kerja saya. Malahan saya lebih giat lagi dalam menjalankan tugas saya sebagai wakil rakyat. Ianya tidak sedikit pun melunturkan semangat saya. Demi perjuangannya di Adun Kampung Tungku, Wabilau Weng San bijaksana dengan mendapat kerjasama dari keseluruh pemimpin pelbagai lapisan kepimpinan. Natijahnya dengan gabungan keutuhan kepimpinan ini, maka pengundi dan penduduk Dun Kampung Tungku mendapat manfaat lebih besar. Saya cuba sedaya upaya bersama-sama dengan ahli parlimen kawasan ini dan juga ahli majlis untuk melakukan sesuatu supaya mereka dapat serta terhadap hak mereka dan juga mereka dapat menjaga keceriaan mereka, bekerjasama dengan persatuan penduduk dan juga pemimpin-pemimpin tempatan. Dalam gagasan Pakatan Rakyat, ada perbezaan dan ada persamaan. Namun kenapa pula ada kritikan pihak pembangkang perihal kesatuan dan permufakatan dalam bulatan Pakatan Rakyat ini? Apa yang bernasib baiklah bagi Pakatan Rakyat ialah kita telah dapat merangkakan rangka kerja Pakatan Rakyat. Dan kita telah mengeluarkan buku jingga semasa Konvensyen Pakatan Rakyat kedua yang baru berakhir di Pulau Pinang. Dengan adanya buku ini, ianya merupakan satu perkara, satu doktrin yang ikatkan kita semua. Maknanya kalau kita pergi keluar, kita nak ceritakan tentang masalah orang Melayu, masalah orang India, orang asli, Sabah dan Sarawak, kita ada satu panduan. Ini ialah apa pendidikan kita dan kita tidak boleh lari. Dan saya rasa ianya apa yang terkandung di dalam buku jingga itu merupakan sesuatu yang boleh diterima oleh semua rakyat. Ianya bersifat universal. Kelebihan beliau bekerja tanpa mengira masa. Hikmat. Saya bekerja dari pagi sampai malam, termasuk menghadiri mesyuarat, berjumpa dengan rakyat, berdialog dan sebagainya. Berat tanggungjawab, banyak masalah perlu diselesaikan. Adakah keluhan? Di waktu lapangnya pula, beliau menumpu kepada kemajuan diri yang masih berkaitan dengan daya memberi hikmat terbaik untuk penduduk Kampung Tungku. Apa yang saya lakukan ini, saya akan cuba hubungkan dengan kerja politik saya pada waktu harian. Jadi, saya mungkin selepas saya membaca satu buku ataupun apabila saya membaca satu buku itu, saya terbaca sesuatu yang menarik, saya akan berkongsi melalui tulisan saya ataupun melalui Facebook ataupun melalui Twitter. Dan ini adalah media-media sosial yang kita selalu guna untuk berinteraksi dengan rakyat. Kepentingan diri dibataskan, rakyat diberikan keutamaan secara berdepan dan terbuka serta di kejauhan dengan menggunakan teknologi, termasuk portal media sosial. Itulah identiti beliau. Mungkin saya lebih dikenali sebagai seorang wakil rakyat yang kerap turun ke padang. Bagi rakyat-rakyat di sekitar kawasan ini, mereka mungkin akan lihat saya sebagai seorang yang senang ditekati lah. Ini adalah satu identiti saya. Selagi kebijaksanaan pengundi meningkat, maka Kampung Tungku di bawah pimpinan Adun ini dan pemimpin pusat pentadbiran Kerajaan Prihatin Negeri Selangor mendapat sinar gemerlapan. YB Lau Weng San.